Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah, la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al-khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Amma ba'du. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung pengajian kita ke surat 125. Wafatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. توفي يوم الاثنين الثالث عشر من ربيع الأول من السنة الحادية عشر من الهجرة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Isnin 13 Rabiul Awal, ataupun sebahagian pendapat 12 Rabiul Awal. Yang penting hari Isnin. Nabi kita lahir hari Isnin, Nabi kita wafat pun hari Isnin. Nabi kita menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hari Isnin. Nabi kita mula hijrah ke Madinah hari Isnin, Ahad malam Isnin. Nabi kita sampai ke Quba, sampai ke Madinah juga hari Isnin. Itulah Nabi kita suka puasa hari Isnin. Hari Isnin ni hari yang dibukakan pintu-pintu syurga, hari kelahiran dan kewafatan Rasulullah, hari berkat. Tahun ke-11 Hijrah. Nabi mula sakit bulan Safar, hujung bulan Safar. Jadi Safar, Rabiul Awal. Baginda berumur 63 tahun ketika wafat. Maka kaum muslimin terkejut dan menanggung musibah yang besar kerana berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya sebut pada kelas sebelum ni, ada 3 orang dalam bilik Sayyidatina Aisyah. 3 pusara. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ketiga-tiga mereka meninggal dunia ketika berumur 63 tahun. 3 orang sama, 63. Dan sebelum itu Rasulullah, isteri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah pernah bermimpi. Dekat-dekat Rasulullah nak wafat, Sayyidatina Aisyah bermimpi dia lihat 3 bulan, thalathatu aqmar, 3
bulan jatuh ke atas bumbung rumahnya, kemudian jatuh atas ribaannya. Masuk dalam rumah, jatuh atas riba. Dia cerita kepada ayahnya, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, nantilah. Aku boleh tafsir mimpi, tapi nantilah. Setelah Rasulullah SAW wafat, barulah Sayyidina Abu Bakar, dia memang pandai ta'bir mimpi. Dia kata, itulah bulan pertama. Nanti ada 2 lagi bulan yang akan disemadikan di dalam bilik kamu, wahai Aisyah. Bulan kedua itu ayahnya sendiri Sayyidina Abu Bakar, dan bulan yang ketiga itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Semua umur 63. Dan saya dah tunjuk dah kedudukan kan. Ini diletak dalam bilik Sayyidatina Aisyah tu, yang paling depan pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Belakang Rasulullah, dekat bau Rasulullah tu ada kepala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu dekat bau Rasulullah. Belakang lagi dekat bau Sayyidina Abu Bakar ada kepala Sayyidina Umar. Jadi kita bila ziarah itu, yang betulnya kita mula-mula sekali kepala Sayyidina Umar. Lepas itu kepala Sayyidina Abu Bakar yang berada di belakang bau Rasulullah. Lepas pada tu baru kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita jumpa macam tu. Kepala Sayyidina Umar berada di belakang pinggang Rasulullah. Lepas tu jumpa pula kepala Sayyidina Abu Bakar yang berada belakang bau Rasulullah. Kemudian jalan lagi, dekat bulat tu, yang tu memang kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kena faham. Kalau orang selalu bagi salam tu dekat Rasulullah, kemudian dia akan ke kanan, dia bagi salam dekat Sayyidina Umar. Betul, tertib tu betul, kita bagi salam kat Rasulullah sebab Rasulullah yang utama. Lepas tu kita bagi salam dekat Sayyidina Abu Bakar sebab Sayyidina Abu Bakar ni dia punya martabatnya, dia bukan Nabi. Dia sahabat Nabi yang paling Nabi sayang. Jadi dia nombor 2. Sayyidina Umar nombor 3. Tapi waktu kita bagi salam dekat Sayyidina Abu Bakar tu bukan ada kepala siapa-siapa. Ada orang dia tunduk kan, dia tengok bulat tu, dia tunduk, dia jenguk-jenguk. Kot-kot nampak kubur. Tak ada. Rasulullah paling depan, kemudian Sayyidina Abu Bakar belakang Rasulullah ke kiri. Sayyidina Umar belakang Sayyidina Abu Bakar ke kiri. Jadi daripada perjalanan tu, kita dah jumpa dah kepala Sayyidina Umar, kita dah jumpa dah kepala mulia Sayyidina Abu Bakar, kemudian kita jumpa kepala mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas bagi salam dekat Rasulullah, memang ada bulatan untuk memberi salam dekat Sayyidina Abu Bakar. Tapi tak ada pun. Kosong saja dalam tu. No? Lepas tu kita bagi salam dekat Sayyidina Umar pun tak ada siapa, kosong je. Yang duk tunduk jenguk tu tengok apa? Yang pertama memang tak nampak kerana dia dihalang oleh dinding. Sekiranya boleh nampak pun tak ada apa. Kubur mereka ni dah lepas dah. Faham tak tuan-tuan? Ni Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dia ke sini. Sayyidina Umar dia lagi ke kiri. Ke kanan tak ada siapa. Bagi salam tu betul lah, bagi salam kat Rasulullah, kemudian bagi salam kat Sayyidina Abu Bakar, bagi salam kat Sayyidina Umar, mengikut tertib susunan afdal masing-masing. Tapi kita kena faham, kena faham. Bukan makna kubur tu dia memanjang macam tu. Ini kepala Rasulullah, ini kepala Sayyidina Abu Bakar, ini kepala Sayyidina Umar, bukan macam tu. Kalau tidak mereka tak menghadap kiblat. Mayat ni dia kena menghadap kiblat. Kalau kepalanya kepada kita, maknanya mereka menghadap Raudah. Jadi nak bagi salam pun dia kena terbayang bagaimana kedudukan sebenar 3 pusara ini, yang ketiga-tiga berumur 63 tahun. Harap jelas benda-benda macam tu. Kita kena faham dan jelas. Orang Arab sendiri pun kerana dia tak tahu, dia bayangkan kubur ni Rasulullah. Lepas tu ni maqam Sayyidina Abu Bakar. Lubang-lubang tu seolah-olah adanya. Kalau dibukakan boleh nampak kubur. Kalau kepala tu kepada kita,
tentu muka dan dada mereka menghadap ke Raudah. Itu tak betul. Menghadap ke kiblat. Baik, memang mengejutkan para sahabat. Tetapi ada beberapa orang sahabat yang cerdik dan mereka ini sudah dapat merasakan detik-detik akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendiri pun dah buat isyarat dengan kata-kata Nabi. Nabi kata, boleh jadi inilah hajiku yang terakhir. Itu dah ada petanda-petanda daripada cakap-cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelakuan malaikat Jibril juga dapat dilihat kelakuan malaikat Jibril, yang mana setiap tahun Ramadan Jibril akan bertadarus Quran dengan Nabi setiap hari sekali. Setiap hari sekali je. Tapi Ramadan tahun ke-10 Jibril datang setiap hari 2 kali, pagi malam, untuk menyusun Al-Quran. Daripada situ Rasulullah dah boleh faham ajal Rasulullah makin dekat. Tahun-tahun lain Jibril mai siang saja atau malam saja Ramadan. Tahun ke-10 daripada hijrah, Ramadan tahun ke-10, Jibril ni macam bergelut, macam nak bagi siapkan segera penyusunan Al-Quran yang disebut tauqifi. Surah mana dulu, surah mana kemudian, ayat mana dulu, ayat mana kemudian, disusun oleh Jibril bersama Rasulullah dalam majlis tadarus. Bukan macam kita baca teguk, baca kumpulan tadarus kita, bukan macam tu. Tadarus Nabi dengan Jibril ni duk susun semak. Nak kumpul Quran itu mengikut susunan dengan nama-nama yang dikehendaki oleh Allah. Susunannya bukan mengikut cara turun. Kalau ikut cara turunnya, Iqra, surah pertama, surah At-Taubah, surah akhir. Tapi tidak. Al-Fatihah, surah pertama, An-Nas, surah terakhir. Itu makna tauqifi. Jibril dengan Nabi ni bergelut. Ramadan tahun ke-10, sehari 2 kali Jibril datang jumpa Nabi. Itu juga sebagai petanda dekatnya ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi? Turunnya suratul Nasr. Idza jaa nasrullah, apabila telah datang pertolongan Allah, wal fath, dan pembukaan kota Mekah. Namanya surah An-Nasr, surah kemenangan. Nabi boleh agak ada ketika turun surah ni. Nabi kata dekat Jibril, laqad nu'iyat ilayya nafsi, sesungguhnya surah ini seperti seakan-akan mengkhabarkan berita kematianku. Surah ni macam nak umum kata aku nak mati dah pun. Nabi kata dekat Jibril, laqad nu'iyat ilayya nafsi, seakan-akan surah ni macam satu berita, satu pengumuman, satu i'lan, aku ni dah hampir dengan kematian. Nabi dah boleh agak dah. Dan Jibril berkata kepada Nabi, walal akhiratu khairul laka minal ula, jangan bimbang, hari akhirat itu lebih baik laka bagimu minal ula, daripada hari sekarang. Hari dunia ni tak apalah, kalau mati pun pi akhirat. Akhirat itu khairul lak, lebih baik bagimu minal ula, daripada kehidupan sekarang di dunia ini. Yang mana kemudiannya perkataan Jibril itu juga menjadi Al-Quran. Jibril turun tu nak bacakan ayat ni, walal akhiratu khairul laka minal ula. Pidato Nabi ketika Hajjatul Wada' itu juga menunjukkan Nabi dah rasa dah. Apa yang kita dapat ambil di sini? Orang baik dia boleh rasa nak mati. Dekatnya ajal, dia buat persiapan. Dia boleh bercakap, dia boleh memberi nasihat, memberi wasiat. Bukan Nabi je, orang-orang baik. Tok guru kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam dekat-dekat nak meninggal, tulis buku, alhamdulillah umurku dah genap 63 tahun. Buat persiapan, siap buat kubur lagi. Lot kuburannya dia sediakan, dia siap sediakan. Boleh rasa tak? Ayah mentua saya Syekh Ni'mat Yusof pun dalam raya Aidul Adha
cakap minta maaf kalau saya terkasar bahasa, saya marah siapa, saya minta maaf. Umur 63 dah waktu tu. 2003. 2003 yang lalu. Dia cakap, dia kata umur 63 dah, minta maaf lah, kadang-kadang ni naik angin lah, apalah marah orang. Jadi siapa-siapa yang tak puas hati tu main jumpa, siapa-siapa yang berhutang tu main selesaikan. Kalau saya ada hutang macam tu lah, dia cakap, tak apa lama tu meninggal. Boleh rasa dah. Nabi pun dah nampak petanda, apatah lagi dengan turunnya ayat Quran pada hari Nabi wukuf di Arafah tu. Nabi wukuf atas unta Nabi dekat batu-batu besar di bawah kaki Jabal Rahmah, batu-batu hampar yang besar-besar tu. Turun al-yawma akmaltu lakum. Saya cerita dah. Ketika turun ayat tu, unta Nabi sampai terlipat lutut, jatuh terduduk sampai leher ni kena tanah. Al-yawma akmaltu lakum, hari ni aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Sempurna dah agama, tak ada lagi tambahan hukum, kurang hukum, nasikh mansukh, tak ada dah. Al-yawm, today. Al-yawm maknanya today, hari ni. Aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, aku redha Islam sebagai agama. Ayat itu juga menjadi petanda. Walaupun ayat itu bukan ayat terakhir Al-Quran, tapi tak ada dah hukum-hukum baru lepas pada tu. Selain daripada itu, tahun ke-10 juga Nabi menghantar Sayyidina Muaz bin Jabal ke Yaman sebagai pendakwa, sebagai mufti, sebagai amil zakat, pengurus zakat. Nabi hantar dia pergi ke Yaman, Nabi peluk dia, Nabi tanya dia, kalau orang tanya soalan nak jawab dengan apa? Dia kata jawab dengan ayat Quran. Kalau tak ada ayat Quran nak jawab dengan apa? Nabi temu duga dia dulu interview. Dia kata jawab dengan hadis-hadis hukum. Kalau masalah orang tak ada dalam Quran, tak ada hadis, nak jawab dengan apa? Dia kata saya ijtihad. Dan ijtihad saya tidak akan sesat. Ada kaedah-kaedah saya. Nabi peluk dia, Nabi usap-usap, sentuh-sentuh dadanya, dan Nabi kata alhamdulillah alladhi waffaqa rasulillah lima yuhibbuhullah wa yardah. Segala puji bagi Allah, syukur Allah beri taufik kepada seorang utusan Rasulullah, seorang yang dipilih oleh Rasulullah mengutus ke Yaman. Kemudian Nabi pesan dekat dia, jangan tinggal doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca tiap-tiap kali lepas semayang nah. Nabi sumpah, wallahi demi Allah, aku benar-benar kasihkan kamu wahai Muaz. Nabi pegang tangannya seperti tidak mau lepas. Nabi berjalan dengan dia, hantar dia sampai ke hujung perbatasan tanah haram Madinah. Nabi kata, aku sayang sungguh-sungguh kamu wahai Muaz. Jangan kau tinggal doa ni tiap-tiap kali semayang. Baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang disebut sebagai hadis musalsal bil mahabbah. Kemudian last sekali, bila dia dah sampai di hujung antara tanah haram Madinah dengan tanah halal, di perbatasan Madinah, Nabi kata dekat dia, ya Muaz, wahai Muaz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha. Aku rasa tahun depan ni kau tak jumpa aku dah. Allah. Wahai Muaz, aku rasalah tahun depan ni kamu pergi Yaman, tahun depan kamu balik ni kita tak jumpa dah apa. Ba'da ami hadha, tahun ni tahun akhir. Lepas pada tahun ni rasa-rasa tak jumpa dah apa. Wala'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. Dan boleh jadi kamu tercari-cari aku, kamu masuk masjid aku, kamu cari aku, tak jumpa. Yang kamu jumpa ialah kuburku, pusara aku. Fabaka Mu'adhun. Maka Sayyidina Mu'adh pun menangis teresak-esak, kerana dia akan berpisah dengan Rasulullah. Ikut hati dia, dia tak mau pergi Yaman. Dengar kata-kata tu tak mau pergi Yaman. Tapi Nabi suruh dia pergi akor, taat perintah Nabi, pergi Yaman dengan penuh kesedihan. Tahun lepas pada tu dia balik, memang tak ada Rasulullah. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rasulullah meninggal di awal tahun ke-11. Jadi apa yang saya sebutkan ini menunjukkan bahawasanya Rasulullah dan beberapa orang sahabat yang dekat dengan Rasulullah sudah ada persiapan, sudah boleh mengagak, sudah boleh menjangkakan
satu hari nanti mereka terpaksa terima walaupun sedih kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu. Tapi ramai lagi lah sahabat yang tak berapa rapat dengan Nabi itu memang terkejut lah. Yang rapat ni dia dah dengar dah kata-kata Nabi itu, ada hint lah kata Nabi akan wafat, meninggal dunia. Begitu juga satu hadis riwayat daripada Abu Muwaihibah. Nama dia Abu Muwaihibah. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak dia pergi ziarah perkuburan Baqi' beberapa hari sebelum Rasulullah wafat. Mungkin seminggu, 2 minggu sebelum itulah. Rasulullah kata, Allah suruh aku minta aku berdoa maghfirah. Allah perintahkan aku supaya aku memohon ampun untuk penghuni Baqi'. Maka Rasulullah pun ajak Abu Muwaihibah ni teman masuk dalam perkuburan Baqi', Jannatul Baqi'. Rasulullah bagi salam. Rasulullah bagi salam, Assalamualaikum ya ahlad diyar, macam selalulah. Salam sejahtera ke atas kamu, penghuni perkampungan orang beriman. Kami juga insya-Allah akan ke sini. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami doakan afiah untuk kami dan untuk kamu. Baik. Kemudian dah selesai ziarah Baqi', minta baca doa dekat penghuni Baqi'. Kemudian Nabi kata dekat Abu Muwaihibah. Nabi kata, wahai Abu Muwaihibah, sesungguhnya Allah telah kurniakan kepadaku pintu-pintu kekayaan khazanah dunia. Qad utitu mafatiha khazainid dunya wal khulud fiha. Allah telah memberi, Allah nak bagi dekat aku pintu-pintu kekayaan khazanah dunia dan kekal. Kalau tak mau mati lagi pun tak apa, Allah nak bagi kemewahan, kekayaan dan kekal fiha di dunia. Thummal maut, kemudian mati juga tapi lambat lagi lah. Aku sakit, wahai Muwaihibah, aku sakit. Sakit yang boleh bawa kepada kematian, tapi Allah bersedia untuk bagi kekayaan, pintu-pintu khazanah dunia. Allah nak bagi ke aku, Allah nak bagi aku terus kekal hidup. Thummal maut, lambat lagi baru mati. Lambat lagi. Tapi fakhayyartu, aku minta nak pilih. Allah nak bagi, aku minta pilih. Baina dhalika wa baina liqa'i rabbi wal jannah. Bukan, aku diberi pilihan, ada pilihan kedua. Nak hak tu pun tak apa, ataupun nak jumpa Tuhanku dan syurga. Nak mana? Nak kekayaan, pintu-pintu khazanah dunia, kekal dalam dunia lambat mati, ataupun memilih jumpa Tuhan dan syurga. Maka Abu Muwaihibah ni bila dia dengar Nabi cerita macam tu, dia cadangkan kepada Nabi. Dia kata, fakhudh mafatiha khazainid dunya wal khuluda fiha thummal jannah. Wahai Rasulullah, pilihlah anak-anak kunci khazanah dunia, pilihlah kekal di dunia, thummal jannah, lepas tu baru pilih syurga. Makna pilih mati tu lambat sikit, nanti masuk syurga. Rasa dulu keseronokan, kemewahan dunia, hidup panjang, umur panjang, lepas tu baru minta syurga. Rasulullah kata, la wallahi ya Aba Muwaihibah. Nabi kata, demi Allah, bukan macam tu wahai Abu Muwaihibah. Laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah. Laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah. Bukan begitu, demi Allah wahai Muwaihibah, aku pilih bertemu Tuhanku dan syurga. Mati Nabi pilihan. Miskin Nabi pun atas pilihan Nabi. Nabi boleh kaya. Bukit-bukit di Mekah Madinah itu menawarkan untuk jadi emas perak. Rasulullah juga bijak bisnes, pandai kembang bisnes sampai ke Syam. Tapi kemiskinan Nabi ni pengorbanan daripada Nabi. Nabi pilih miskin. Kalau kita miskin ni usaha macam-macam nak kaya, tak kaya-kaya juga. Rasulullah kaya dah, Rasulullah pilih untuk hidup sederhana. Kemudian ada kisah yang lain pula. Satu hari ada orang mati di Madinah, Rasulullah uruskan jenazah. Mati di Baqi', itulah Rasulullah urus. Rasulullah semayang, Rasulullah hantar ke perkuburan, apa semua, tengok mayat tu masuk dalam liang bagi elok, bagi tepat. Dan hari tu Rasulullah sakit kepala.
musim panas. Rasulullah pula duk tengah sakit kepala, migrain. Habis selesai urus mayat, Rasulullah pun pulang ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bila masuk jumpa Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Aisyah pun hari itu sakit kepala juga. Nabi bagi salam, Sayyidatina Aisyah jawab salam, Nabi langkah masuk rumah Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah mengadu, wahai suamiku, wa ra'sa, alangkah sakitnya kepala saya ni, berdenyut-denyut sakit kepala. Sakit kepala. Nabi kata, bal ana wallahi ya Aisyah wa ra'sa. Bahkan aku demi Allah wahai Aisyah, aku ni lagi sakit kepala. Hang sakit kepala, aku 2 kali ganda sakit kepala. Aku masuk nak habaq kata aku sakit kepala. Masuk rumah Sayyidatina Aisyah, isteri habaq sakit kepala. Rasulullah kata saya sakit kepala lagi lah. Memang Rasulullah macam tu. Kalau orang dapat demam panas, Nabi demam panas 2 kali ganda. Allah uji Nabi. Nabi kata, wahai Aisyah, sakit kepala aku 2 kali ganda daripada sakit kepala engkau. Dua-dua suami isteri sakit kepala itu. Kemudian Rasulullah melawak dengan Sayyidatina Aisyah lah. Bukan melawak dah. Rasulullah nak tunjuk kasih sayang Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah. Rasulullah kata, ni balik rumah lambat ni pasal tadi urus jenazah sampai ke kubur selesai semua. Musim panas sakit kepala. Nabi pun kata dekat Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah. Ni suami ya, suami sayang isteri cakap macam tu lah. Wahai Aisyah, seandainya kamu mati dulu daripada aku akan urus semua A to Z. Aku akan memandikan jenazahmu, aku akan kafankan jenazahmu, aku akan jadi imam jenazahmu, aku akan pegang kamu, aku akan masukkan kamu ke dalam liang lahat. Aku urus semua, aku tak bagi kau orang lain. Mula daripada mandi tu tak payah panggil tukang mandi mana, aku akan mandikan kamu. Kafan pun aku buat. Sayangnya Nabi kepada Sayyidatina Aisyah. Semayang aku jadi imam. Nak buat turun liang pun aku sambut daripada bawah. Aku masuk. Aku tak bagi orang lain sentuh kamu. Tujuan Nabi cakap tu nak tunjuk kasih sayang. Tapi Sayyidatina Aisyah dia faham macam lain. Tu kata orang perempuan ni dia cerdik tu, dia kadang-kadang dia faham kot lain. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Sayyidatina Aisyah kata, wah, amboi, lebih kurang macam tu lah. Amboi, macam nak doa bagi kita mati dulu, nampak? Nabi cakap nak tunjuk sayang. Tapi orang perempuan ni kadang-kadang kita niat macam lain, dia pun faham macam lain. Sayyidatina Aisyah kata, saya terjemah bahasa Melayu je lah. Amboi, macam nak doa bagi kita mati cepat pun. Itu kalau kita mati, mandikan kita, kafan kita, semayang, kuburkan kita. Lepas tu rumah ni kosong, kahwin lain. Rumah ni tak ada orang, kahwin lain. Tidur dengan isteri lain. Nabi hanya senyum. Nabi tak balas lah. Duk tengah sakit kepala pula tu. Rasulullah hanya diam dan tersenyum. Kira Nabi anggap itu sebagai satu kemesraan biasalah. Macam mengusik-ngusik dalam rumah tangga lah. Tak ambil serius lah benda tu. Kemudian bila Rasulullah sakit berat, sebelum tu Rasulullah gilir-gilir. Rasulullah pergi rumah isteri ni ikut giliran, ikut jadual. Rumah isteri ni. Bila Rasulullah dah tak larat, Rasulullah panggil semua isteri-isteri Rasulullah berbincang. Setuju tak aku tinggal di rumah Sayyidatuna Aisyah? Siapa yang kena giliran, dia yang mai khidmat, dia mai tidur sini, mai jaga aku di rumah Aisyah. Dan semua isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setuju. Ikut jadual, siapa-siapa yang kena jadual dia mai lah. Dan bukan takat isteri-isteri Rasulullah sahaja yang bergilir-gilir datang, anak-anak Rasulullah pun datang. Anak menantu Rasulullah pun datang ziarah. Sekali-sekala anak ni datang ziarah. Dan pada satu hari anak Rasulullah datang ziarah, iaitu puteri Rasulullah yang bernama Sayyidatuna Fatimah.
Dia datang ziarah ni di rumah siapa? Rumah Sayyidatina Aisyah lah. Sebab Nabi memang berehat di rumah Sayyidatina Aisyah. Tak larat dah nak gilir-gilir. Semayang jemaah pun Nabi tak pergi, Nabi duduk situ je. Fatimah, isteri Sayyidina Ali, datang ke rumah Sayyidatina Aisyah tujuan untuk ziarah ayahnya yang sakit. Nabi pun mengalu-ngalukan marhaban lah. Bahasa kita marhaban. You are welcome tu marhaban. Nabi memarhabankan, menyambut dengan sambutan yang sangat memberansangkan. Nabi meraih. Dan Nabi suruh Sayyidatina Fatimah duduk di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cium dahinya, Rasulullah jemput duduk di sebelah. Bila duduk di sebelah, tiba-tiba Rasulullah bisik di telinga. Pasal duduk dekat dia sebelah. Rasulullah bisik di telinga Fatimah. Sesuatu lah, tak dengar lah, bisik. Fabakat. Dia pun menangis. Keluar air mata menangis. Rasulullah biarkan dia menangis sebentar. Kemudian Rasulullah peluk dia, tarik kepala dia mai dekat. Rasulullah bisik kali kedua. Bisik kali kedua, fadhahikat, dia gelak. Dia senyum dan dia ketawa. Sayyidatina Aisyah duk tengok di rumah Sayyidatina Aisyah. Apa benda ni pada dua beranak ni? Ayah bisik kat anak, teriak anak tu. Lama lepas tu ayah bisik pula telinga tu juga, gelak ketawa pula. Apa ni? Nak tanya takut. Sebab bisik kan rahsia. Maka Sayyidatina Aisyah tak tanya. Tak tanya. Dia nak tanya tu, dia seriau, dia panggil Fatimah pergi ke dapur. Pergi ke dapur. Dia tanya, wahai Fatimah, suamiku Rasulullah, ayahandamu bisik apa yang kamu teriak tadi tu? Lepas tu bisik apa yang kamu gelak, ketawa, happy, seronok sangat, suka sangat tu apa? Kata Sayyidatina Fatimah, tak boleh pecah sebab ini rahsia. Bila bisik tu rahsia. Nanti kalau Rasulullah dah wafat, baru saya bocorkan rahsia ni. Setelah Rasulullah wafat, barulah Sayyidatina Fatimah cerita dekat Sayyidatina Aisyah. Yang Nabi bisik hak mula-mula tu, Nabi bagi tahu dah dekat sangat ajal ayah. Dan Nabi pesan dekat dia, bila dia Nabi pesan sabar, bertakwalah, tabahlah menghadapi kewafatan ayah satu hari nanti. Tak lama dah ni. Ayah nak meninggal dunia dah ni. Sabarlah, bertakwa kepada Allah. Waktu dia tetaplah sedih, menangis. Kemudian Nabi bisik lagi yang kali kedua. Nabi kata, tak apa. Lepas ayah mati, kamu pula akan mati. Dalam keluarga kita, kamulah orang yang paling awal mati lepas ayah. Dan kamu dilantik oleh Allah menjadi sayyidah nisa'i ahlil jannah. Ketua perempuan, ketua wanita, ketua muslimat di kalangan ahli-ahli syurga yang perempuan. Sebab itulah saya gelak, saya ketawa. No? Macam tu. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari juga, pak penakan Nabi Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu anhu, dia pernah cakap dekat Sayyidina Ali. Al-Abbas cakap dengan Sayyidina Ali. Al-Abbas kata, wahai Ali, aku ni, aku tahulah, muka orang nak mati ni aku tahulah. Sebab aku tengok beberapa orang dah mati dalam keluarga kita, Bani Abdul Muttalib. Inni la a'rifu wujuha Bani Abdul Muttalib 'inda al-maut. Aku tahu muka keluarga kita, muka keluarga Abdul Muttalib ni kalau nak mati muka macam mana. Ada tanda-tanda di muka. Dan aku nampak Muhammad itu mukanya macam muka orang nak mati. Oh, cekak Abdul Muttalib. Al-Abbas ni dia cekak, dia boleh baca ayat muka orang. Dia kata dalam keluarga kita, anak Abdul Muttalib, cucu Abdul Muttalib, semua ni, aku duk tengok banyak orang dah kalau muka begini nak mati dah tu. Dan aku tengok muka Nabi Muhammad ni, anak menekan dia, Nabi Muhammad, dia kata kat Sayyidina Ali, aku nampak macam something lah. Dan dia suruh Sayyidina Ali pergi tanya Nabi, kalau Nabi wafat, siapa pengganti? Khalifah siapa? Pergi tanya. Tanya siap-siap. Nampak muka tu lorak dah tu. Bahasa kami lorak lah. Nampak muka tu something tu.
Hang pilah tanya. Kalau Nabi wafat, siapa ganti kepimpinan Khalifah Ali? Kamu pergi tanya. Kata Al-Abbas lagi, kalau Nabi nak lantik di kalangan keluarga, kita dapat tahu, Nabi boleh cakap. Dan kalau Nabi nak lantik orang lain pun tak apa. Kita minta Nabi buat satu wasiat. Supaya jelas. Supaya jelas peralihan kuasa. Lah orang panggil kan, siapakah khalifah selepas kewafatan Rasulullah. Kalau Rasulullah nak lantik di kalangan keluarga, tanya Nabi, di kalangan keluarga ni siapa yang paling layak. Kalau Nabi nak lantik orang lain, suruh Nabi buat satu surat wasiat. Tapi Sayyidina Ali tak mau. Sayyidina Ali tak mau pergi tanya. Tak gamak dia nak tanya Rasulullah hal begitu. Kata Sayyidina Ali, wallahi la as'aluha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya tak akan pergi tanya soalan ni. Tak gamak nak pergi tanya soalan ni. Sayyidina Ali kata, kalau kita tanya, Rasulullah kata kepimpinan ni kepada orang lain. Orang pakai tak kelapang nak lantik dah di kalangan keluarga kita Ahlul Bait. Kalau tanya-tanya, Nabi kata orang lain jadi khalifah. Biar Nabi diam saja, kita serah kepada umat Islam memilih. Sayyidina Ali bukan dia gila jawatan. Dia kata, wa inni wallah la as'aluha Rasul. Saya ambil sikap, saya tak mau tanya lah. Tanya-tanya, kena Nabi kata Ahlul Bait semua tak layak. La yu'tina ha an-nas ba'dahu. Tak ada seorang manusia pun yang akan melantik kita selepas kewafatan Rasulullah SAW. Kemudian dalam tempoh sakit ini juga Nabi selalu mandi menggunakan air dingin. Sebab Nabi demam, Nabi sakit, Nabi guna air dingin. Al-ma' yastashfi bil ma'il barid. Nabi mengharapkan sembuh dengan air dingin, air sejuk. Begitu juga Nabi mengajarkan kepada Sayyidatina Aisyah ketika sakit ini. Apa Nabi ajak? Nabi ajak Sayyidatina Aisyah ruqyah, jampi Nabi. Tolong jampikan Nabi. Nabi sakit. Dulu Nabi duk jampi orang. Ketika Nabi sakit, Nabi ajak Sayyidatina Aisyah ruqyah. Tak payah pun nak baca apa? Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nabi ajak, tolong buat, tolong baca. 3 qul orang kita panggil. Nabi ajar kepada Sayyidatina Aisyah, tolong bacalah, abang sakit, saya sakit, tolong baca Ustaz. Maka Sayyidatina Aisyah pun baca 3 qul itu, surah Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, atau dinamakan 2 surah Al-Mu'awwidhatan, 2 surah pelindung ini. Aku berlindung dengan Tuhan manusia, bil falaq, Tuhan yang mencipta waktu subuh. Nabi suruh Sayyidatina Aisyah, ajak anak Aisyah, baca 3 qul, tiup di tapak tangan, tolong sapu seluruh badan. Buat 3 kali. Baca lagi 3 qul, tiup tapak tangan, sapu seluruh badan. Mudah-mudahan penyakit tu keluar. Kalau tak keluar pun ringan sikitlah sakit yang berat ni. Sayyidatina Aisyah buat. Tapi Sayyidatina Aisyah menggunakan telapak tangan Rasulullah. Dia baca di telapak tangan Rasulullah 3 qul, dan dia sapu badan Rasulullah guna tangan Rasulullah sendiri. Kerana kata Sayyidatina Aisyah, tangan Rasulullah lebih berkat dari tanganku. Faham tak? Bisa mengaji dah ni. Dalam kitab Al-Azkar ada. Bila Nabi ajak, bila Sayyidatina Aisyah buat? Pada hari-hari akhir hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Pergi habaq dekat Sayyidina Abu Bakar, aku lantik dia jadi imam semayang. Nabi tak larat nak pergi masjid dah. Sayyidatina Aisyah memberi alasan. Sayyidatina Aisyah kata, ayah saya tak boleh jadi imam kerana dia rajulun asif. Asif ni makna mudah menangis. Bila baca Quran ni tak tahan, hati lembut, menangis, tu panggil asif. Asif. Kan ada video pendek kan, seorang yang duk berlakon tu lah, video spontan tu nama Asif kan. Seorang yang OKU autism kan, Asif. Asif tu makna hati lembut, mudah menangis bila baca Quran, tu makna Asif. Jadi Sayyidatina Aisyah kata, jangan suruh ayah saya jadi imam. Dia takut orang fitnah kata ayahnya ni teringin jawatan tu. Sayyidatina Aisyah cuba mengelak, suruh orang lain lah. Suruh orang lain. Ayah saya tak boleh, dia Asif.
Dia kalau baca Quran sekali dia nak teriak. Nabi kata suruh Abu Bakar juga. Sayyidatina Aisyah kata, ayah saya ni ada masalah, dia suka teriak jadi imam. Nabi kata, aku kata suruh Sayyidina Abu Bakar, jangan duk bagi alasan macam-macam. Nabi marah. Maka Nabi hantar seorang sahabat pergi habaq kat Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Tapi hari itu Sayyidina Abu Bakar tak ada di Madinah, dia ada kerja di luar. Maka sahabat ni dah tak ada Sayyidina Abu Bakar. Dia jumpa Sayyidina Umar, dia kata, wahai Umar, jadi imam, Rasulullah suruh jadi imam. Padahal Rasulullah suruh Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak ada. Sahabat ni suruh Sayyidina Umar, kau jadi imam lah, Rasulullah sakit, Rasulullah suruh jadi imam. Sayyidina Umar pun percaya kepada perkataan lelaki ni. Jadi imam, takbir, Allahu Akbar. Nabi duduk di rumah. Falamma kabbara, ketika Umar bertakbir, sami'an nabiyyu sawtah. Nabi dengar suara Sayyidina Umar. Nabi tak puas hati, ya, aku suruh Abu Bakar, kenapa Umar yang jadi imam? Nabi kata, ya'ballahu dhalika wal mu'minun. Allah tak suka, orang beriman pun tak suka macam tu. Maksud Nabi, aku suruh orang lain, tiba-tiba orang suruhan ini pergi cari orang lain. Allah tak suka perangai macam tu. Orang beriman pun tak suka. Bukan Nabi tak suka kat Sayyidina Umar, bukan. Nabi tak tahu. Mungkin dia ni tak jumpa Sayyidina Abu Bakar, tak cari sungguh-sungguh, terus suruh Sayyidina Umar. Benda ni sampai kepada pengetahuan Sayyidina Umar, maka Sayyidina Umar meminta maaf dekat Nabi. Dan Sayyidina Umar pun tegurlah lelaki tadi tu, pasal apa hang suruh aku jadi imam, Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar. Dan Nabi pun tidak marah. Nabi kata, aku tak mau. Sepanjang aku sakit ni, aku mau Abu Bakar je jadi imam. Umar jangan, siapa pun jangan. Tak apalah, peristiwa ni kerana Sayyidina Abu Bakar tak ada, tak apa, Nabi memaafkan Sayyidina Umar jadi imam. Lepas pada ni, konsisten, Sayyidina Abu Bakar sahaja yang jadi imam. Jangan ada nak ganti orang lain, nak buat uzur diri ke, nak tarik diri bagi orang tu, buat jadual orang ni, tak mau. Aku nak Abu Bakar menjadi imam sepanjang sakit. Hatta Sayyidina Umar tu yang tersilap jadi imam pun Nabi tidak suka. Nabi mau Sayyidina Abu Bakar. Nampak sangat tu ketokohan beliau. Nampak sangat Nabi pilih beliau sebagai apa? Sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi marah kat Sayyidina Umar tu pasal apa? Pasal Sayyidina Abu Bakar tu paling layak. Nabi nak suruh dia jadi imam, dia aja. Jangan duk buat jadual ganti Zuhur siapa ni, jangan. Aku nak Abu Bakar aja. Anda faham tak? Begitu sekali. Dan Nabi pernah sebut dalam riwayat Imam Ahmad, laqad hamamtu, aku pernah bercadang, kata Nabi. Aku nak pergi panggil Abu Bakar dan anaknya, kemudian aku nak tulis satu surat. Surat apa tak tahulah. Aku pernah bercadang, kata Nabi, aku bercadang nak panggil Abu Bakar dan anak lelakinya. Aku nak tulis satu surat supaya orang tidak berteka-teki lagi siapa khalifah, au yatamannal mutamannun, dan supaya tidak bercita-cita orang yang bercita-cita. Siapa yang ada hasrat, ada hati nak jadi khalifah, tak payahlah. Macam itulah, aku bercadang nak tulis. Tapi Nabi tidak ada sebarang tulisan siapakah yang akan menjadi khalifah tu, tidak ada. Cuma ada isyarat-isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Baik, kita berhenti takat ni dulu. Kita baca sikit lah, kita cerita banyak petang ni. Esok petang kita sambung lagi muka surat 125 insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.